Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin undang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini insyaAllah kita akan mempelajari, membaca dan mempelajari tadabbur makna-makna yang ada di dalam surah Al-Mutaffifin, iaitu surah yang ke-83 daripada 114 surah. Kita akan baca dulu dan kita akan melihat makna-makna insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. jaga jangan keluar d. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Fa tu pendek ni, ada dua dari salah, ada baca panjang. Wa idzan, kita baca pendek saja, ambil dua harakat. Kerana panjang-panjang tu takutnya tak ada nafas, kita ambil dua, bu dengan ila tu dua harakat. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, rata-rata kita ni alhamdulillah baca hamba dengar tadi satu dua tempat saja yang bertegur tadi, yang lain alhamdulillah. Cuma kita ambil perhatian pada ayat yang ke-14. Kalau bacaan riwayat Hafaz, kalau bacaan riwayat Hafaz, maka dalam Al-Quran ini dia ada 4 tempat yang kita mesti baca secara sakatah. Kalau mengikut riwayat Hafaz, bila kita baca wasal, maka 4 tempat ni wajib kita baca dengan sakatah. Di tang ayatnya dalam surah Al-Mutaffifin ini ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala, dia lebih kurangnya 2 harakat ataupun kurang sedikit. Kalla bal rana ala, 2 harakat ataupun kurang sedikit. Surah Mutaffifin ayat ke-14. Surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Wa qila man raqa, wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah itu tempat yang kedua, kita mesti baca saktah mengikut riwayat Hafaz.
riwayat Hafaz bin Asim, kita mesti baca saktah sekiranya bacaan kita tadi wasal, maknanya sambung. Surah Al-Kahfi ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Mesti baca saktah di ayat 'iwaja, wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Saktah itu ayat yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, dan dalam surah Yasin ayat yang ke-52. Dalam surah Yasin ayat yang ke-52 yang mana kita selalu baca mim marqadina hadza, mim marqadina hadza. Baik, itu 4 tempat sahaja yang ada dalam Quran tempat yang saktah. Jadi tuan-tuan semua kita ambil perhatianlah. Di antaranya ayat yang ke-14, kalla bal rana ala, tandanya sin kecil tu. Sin kecil tu bermakna dalam hukum tajwid bermakna ringkasan daripada saktah. Dia tak letaklah singkah ta. Nah, saktah maknanya berhenti sekejap tanpa mengambil nafas yang lain, tanpa bernafas lah maksudnya. Qadarnya lebih kurang 2 harakat ataupun kurang sedikit. Baik, kalau dalam ilmu nahwu, sin ni ringkasan daripada saufa. Sayasla naran zata lahab, sayasla naran zata lahab. Asalnya saufa yasla naran zata lahab. Alhamdulillah. Saufa tu jadi sin saja tukar kepada sin, ganti kepada saufa. Makna apa saufa ni? Iaitu akan. Saufa ni akan, sin pun akan. Jadi ringkasan daripada saufa. Jadi berbeza dengan hukum tajwid ni. Sin ada sin kecil di atas ni, bermaksudnya bacaan di sini bacaan saktah. Baik tuan-tuan semua, pada ayat yang tadi yang kita baca tadi, yang kita pendekkan dia, Nadhalun, ayat yang ke-32. Dia ada 36 ayat. Ayat yang ke-32, wa idza ra'awhum qalu in qalu. Kita boleh ambil 2 saja sebab innaha tu 4 ataupun 5. La 4 ataupun 5. Pilih. Boleh baca 5, boleh baca 4. Makna pilih tu maksudnya pilih satu saja. Kalau mak jaiz, kita boleh nak ambil 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kalau hak ni, kalau kita dah ambil 4 daripada awal kita baca sampai ke habis. Kalau kita ambil 4 semua. Kalau kita ambil 5 mak wajib, maka 5 semua. Itu kaedah. Maka kita akan bertemu lagi dengan ayat yang panjang. Apa ni kalimah yang kena baca panjang 6 harakat. Mak lazim kalimi musaqqal la dhat 6 pula. Jadi di situ sebab itulah hamba sebut tadi kita baca wa idza ra'awhum qalu, kita ambil 2 harakat saja. Baik. Sama juga dengan alal arai itu kita mesti baca 4 ataupun 5. Sama juga wa idzan qalabu ila, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kita boleh ambil 2. Wa idzan qalabu ila ahlihim 2. Qalabu tu, qalabu boleh baca 4. Wa idzan qalabu ila pun boleh baca 2, 4, 6. Pilih. Boleh baca 2, 4, 6. Ni di sini kita panggil namanya adalah mad jaiz. Jaiz makna harus. Boleh pilih. Tetapi wajib dia tak boleh. Kita tak boleh nak buat pilihan. Kalau ambil 4, 4. Kalau ambil 5 daripada awal, 5 semua. 5 harakat.
Jadi yang lain-lain ni rasa-rasanya tak ada masalah lah. Alhamdulillah, bacaan baik. Baik tuan-tuan semua, pada pagi ni kita akan mempelajari mentadabbur makna-makna dalam surah yang ke-83 yang mengandungi 36 ayat, yang mana ianya mengikut pendapat-pendapat mengatakan ada yang kata turunnya di Madinah, ada yang kata turunnya di Mekah, Mekah ataupun Madaniyah ataupun Makkiyah. Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahak wa Muqatil, mereka berpendapat surah ini surah yang diturunkan, dia panggil surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Wasani, dan pendapat yang kedua Al-Hasan, Ibnu Abbas, Ikrimah wa Muqatil, mereka berpendapat surah ini diturunkan, surah turun yang di Madinah, nama dia surah Madaniyah. Dan ada pendapat yang mengatakan, pendapat yang ketiga, pendapat ketiga kata annaha nuzilat baina Makkah wal Madinah. Surah ni di antara, dia panggil surah Mekah dan Madinah, antara tengah-tengah tu. Kenapa dia panggil surah antara Mekah dengan Madinah? Kerana pada ketika itu Nabi belum lagi sampai di Madinah. Nabi bertolak daripada Mekah nak pergi ke Madinah, tak masuk lagi Madinah. Jadi Nabi duduk tengah-tengah tu, maka dinamakan surah ini nuzilat baina Makkah wal Madinah. Rabi'uha, pendapat yang keempat, kulluha madaniyah. Semua surah dalam ayat ni, ayat dalam surah Mutaffifin ini, semuanya dia panggil surah ni, nama dia surah Madaniyah. Semuanya ayat ni dia panggil Madaniyah, kecuali illa qauluhu innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Tu surah itu Makkiyah, ayat itu Makkiyah. Ini pendapat yang keempat. Baik, bagi wal masyhur anha Madaniyah, dan ini yang masyhurnya bagi pendapat-pendapat di kalangan sahabat, ahli-ahli tafsir mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah kerana lamma ruya an Ibn Abbas, kerana ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, qala lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah dalam hijratul Rasul, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila mana Nabi sampai ke Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan, adalah mereka itu penduduk Madinah ini dia panggil sekeji-keji manusia. Sekeji-keji manusia dalam nisbah menimbang. Dia bila dia nimbang, dia panggil buruk perangai. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan surah ini ayat wailul lil mutaffifin, celaka, kecelakaan. Wail ini iaitu dia panggil wail, wadin finnar. Dia panggil wail ini kalimah azab, kalimah yang menunjukkan fahuwa du'a'u alaihim bil halaki, iaitu doa kecelakaan kepada al-mutaffifin. Wail ini, al-wail ini juga iaitu wadin finnar, iaitu wadin finnar, yang mana wadin finnar ini dipanggil satu lembah dalam neraka, yang mana untuk sampai ke lembah ini perjalanan memakan masa 40 tahun. Daripada dalam neraka tu, dia ada dalam neraka tu, neraka dah, tapi dia ada lembah pula, dia ada gaung pula. Bila dalam gaung ni pula, gaung ni nak daripada neraka yang biasa ini tidak masuk dalam gaung. Kalau terjun masuk dalam gaung ni, perjalanannya memakan masa 40 tahun baru sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia panggil wadin finnar. Allahu akbar. Baik tuan-tuan semua, bila kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul lil mutaffifin, ini bagi siapa ni? Maka baginya penduduk
penduduk Madinah, yang mana pada ketika itu, pada ketika Nabi masuk ke kota Madinah ini, pada ketika itu mereka ini bila menimbang, mereka ini dia panggil mereka ini curi timbangan, curi dalam menimbang. Falamma nazalat hadhihi surah intahu, bila mana turunlah surah ini, bila mana ada lagi Nabi ketika mana sampai Nazar bin Madinah, wa kana hadza fihim kanu idza ishtarau istawfu bikailin rajihin, bila mereka membeli perangai dia ni, perangai puak-puak Madinah masa tu, bila mereka membeli, mereka amat-amat memerhati timbangnya, jangan rugi balik dia beli. Wa idza ba'u baksul mikyal wal mizan, bila mana mereka menjual, mereka menipu dalam timbangan, dalam timbangan mereka menipulah, mereka curi. Tempat kita pun berlaku, tempat kita berlaku. Bila kita timbang supik tu, timbang bagai-bagai buah, apalah yang kita timbang, kita tak boleh nak pegang supik tu. Supik tu jangan nak pegang, sebab supik pergi, bila kita pegang dia boleh, orang panggil ada kesel dalam berat tadi. Ada orang tarik supik tu nak seberat, dia tak boleh, dia kena lepas. Dan alat penimbang ni supaya orang panggil tidak termasuk dalam wailul lil mutaffifin ini, bila kita orang jual, bagi orang beli, kita orang jual kita nak untung, orang beli pun dia nak win-win situation. Kawan bayar harga sebanyak ni kepada demo bagi kepada kawan banyak sebanyak ni, kawan tak nak lebih, tak nak kurang. Kalau demo nak halal lebih tak apa, tapi kurang kawan tak setuju, bagi orang beli. Jadi supaya orang panggil tidak timbul masalah al-mutaffifin ini, maka bagi kita orang jual, dan untuk nak memuasati orang yang membeli ni, maka kita kena letak dacing tu, dacing nimbang ni, dacing nimbang ni kita kena letak biar belakang kita nampak, depan tu orang tu nampak, jangan duduk belakang kita ataupun belakang orang beli. Maknanya apa ni, berapa kilo tu kita je nampak orang jual, orang beli tak nampak. Dia kena bagi orang beli tu nampak, sebab dia panggil bila berlakunya jual beli ni dia panggil khiyar, mana orang beli tidak dipaksa, dia panggil pilihan sendiri, dan dia panggil dia setuju. Tengok kawan setuju ni, betul timbangan ni 1 kilo, okey betul, tepat 1 kilo. Hak yang sekarang ni ada di antara orang kita jual air dan sebagainya, dia saja nampak, orang nak beli tak ada nak tengok berapa kilo sebenarnya. Ini kita bimbang takut termasuk dalam al-mutaffifin. Maka kalau mengikut dalam cerita di sini, bila mana penduduk Madinah ini menerima ayat, penduduk Madinah sebelum daripada mereka menerima Nabi, sebelum daripada mereka menerima Islam, maka mereka menimbang ini memang al-mutaffifin, mencuri dalam timbangnya. Timbang tak cukup sama lah kat orang bila nak bagi apa ni berbagai yang mereka jual. Tetapi bila mereka ini masalah mereka nak, ketika mereka membeli, mereka memang ambil kira sungguh, tak nak rugi sikit pun. Tapi alako bila nak jual, hok balik orang beli tu kena buat nyanyi sama. Jadi maka selepas daripada turun ayat ini, maka dikatakan bahawasanya mereka ini adalah orang yang paling fahum awfan nas kailan ila yaumihim hadha falamma hadhihi surah intahu, bila mana turun surah ini, surah al-mutaffifin ini, maka penduduk Madinah ini fahum awfan nas kailan ila yaumihim hadha, mereka yang paling dia panggil sempurna bila mana bab masalah menimbang ini, kerana ayat ni turun kepada mereka. Dan surah ini turun kepada penduduk Madinah ni. Jadi mereka ambil cakna sampai ke saat ini, bila kita pergi ke Madinah, kita tengok, oh sedap beli di Madinah. Mereka ni ramah orang Madinah berbanding dengan orang Mekah. Kan beza, kita pergi Mekah gitu je, tapi kita pergi Madinah ni layanan baik, kacip pun lembut, timbangan mereka jaga. Wa qala jamaah, ada satu jamaah
yang berpendapat nuzilat fi rajulin yu'rafu bi Abi Juhainah wasmu Amru. Maka ada pendapat yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada gelaran dia Abu Juhainah. Abu Juhainah nama dia Amru. Dia ni yang buat masalah ni sebenarnya. Jadi ini di antara pengkhususan orang yang timbangan dia ni tak cukup dalam menimbang, iaitu Abu Juhainah. Bila kita buka pula cerita Abu Juhainah ini, di antaranya nama Juhainah ni, di antara Juhainah ini yang diceritakan dalam kisahnya riwayat bahawa penduduk neraka ini dia akan menangis. Penduduk neraka mereka ni akan menangis. Ni nak cerita nama Juhainah. Dia ni nama dia Abu Juhainah, gelaran dia. Jadi apa pun ingat ada kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kisah seseorang yang nama dia ini namanya Juhainah. Juhainah ni di antara ahli-ahli neraka. Nabi sebut dia ni ahli-ahli neraka yang mana bila mana nama Juhainah ini diseru, bila nama Juhainah ini diseru untuk dikeluarkan Juhainah daripada neraka, maka ahli-ahli neraka ni makin-makin menangis, makin-makin teriak Allah. Tobik dah Abu Juhainah keluar dah. Kerana Abu Juhainah ni di antara orang yang terakhir penduduk neraka yang boleh memasuki syurga. Bila mana keluar ada Abu Juhainah, bermaksud tidak ada siapa lagi yang boleh keluar daripada neraka. Kerana Juhainah ini antara orang yang terakhir keluar daripada neraka dan orang yang terakhir memasuki syurga Allah SWT. Yang mana di antara kisahnya, di antara orang yang terakhir boleh memasuki syurga dengan berlaku tawaran-tawaran yang minta dengan Allah SWT, duduk di antara tengah-tengah neraka. Lepas tu antara neraka dengan syurga. Lepas tu muka dia berpaling ke arah neraka, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya palingkan ke arah syurga. Maka dia pun nampak bah jatah orang panggil indah syurga. Lepas tu dia minta dengan Allah SWT, qaddimni ila babil jannah, ya Allah tolong pendekatkan aku kepada pintu syurga. Maka Allah buat janji dia berjanji dengan Allah Ta'ala, adakah bila aku bagi kepada kamu nak minta orang lain? Dia kata dak ya Allah, letak depan pintu syurga sahaja. Tadi padahalnya mula-mulanya asal paling ke arah neraka sahaja, antara syurga dengan neraka dia duduk situ. Setelah dikeluarkan daripada neraka, maka dia minta Allah Ta'ala palingkan muka dia daripada arah neraka ke syurga. Maka daripada duduk di situ dia minta Allah Ta'ala qaddimni ila babil jannah, minta supaya Allah Ta'ala dekatkan ke pintu syurga. Maka Allah pun letak depan pintu syurga, dia pun tengok min khilalil bab, dia tengok dia tengok apa ni nikmat-nikmat syurga ikut melalui khilalil bab, dia ikut celah-celah pintu syurga. Maka dia pun doa lagi pada Allah, Rabbi adkhilnil jannah, ya Allah tolong masukkan aku dalam syurga. Waihaka ya bani Adam, Allah Ta'ala kata celaka kamu, waihaka ya bani Adam, kamu ni celaka sungguh. Tadi kamu kau duduk sana, tadi jauh daripada syurga ni, kamu nak minta duduk depan pintu syurga, sekarang ni nak minta masuk syurga pula. Tetapi Allah Ta'ala dengan kasih rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala suruh dia koya dulu, dia minta dulu, dia minta tamanna, minta. Dia pun minta dengan Allah Ta'ala, nak go tu koya lah, nak go ni, nak go tu, nak go ni. Maka akhir sekali habis. Dia pun dia diam seketika. Maka Allah SWT nak ceritanya Ar-Rahim, sungguh Allah Ta'ala ini Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurah lagi maha mengasihani Allah Ta'ala ni Ar-Rahim untuk orang yang beriman di akhirat. Kita lihat Ar-Rahim Allah ni sampai tahap bila mana manusia ini, hambanya yang terakhir ini dapat masuk syurga Allah Ta'ala ni, belum lagi masuk duduk dalam syurga lagi ni. Apa ni? Dia boleh masuk syurga tetapi dia tidak ada orang panggil syurga yang tepat bagi dia lagi ni. Maka bila Allah Ta'ala kata mintalah, koyalah, dia pun koya, minta go tu, minta go ni, koyalah dah. Nak go tu, nak go ni. Sampai tahap habis hak dia nak. Dalam otak dia ni
habis dah, kosong dah daripada nafsu-nafsu kehendak-kehendak dia. Dia panggil amniyah, cita-cita dia habis. Maka Allah SWT nak ceritanya Ar-Rahim Allah, maka Allah SWT bagi bagi pandangan kepada dia, ni kamu tak minta lagi, hak ni kamu tak minta lagi, hak ni kamu tak minta lagi, minta ni pula, minta dia pun minta. Allah ajar dia pula minta hak ni, oh ya Allah tak minta lagi hak ni, minta ni. Maka akhir sekali Allah SWT isytiharkan bahawasanya Allah SWT bagi kepada dia syurga, kepada dia syurga yang paling kecil sekali antara syurga-syurga yang ada. Allah Ta'ala sedia untuk ahli syurga ini, dialah syurga yang paling kecil sekali, iaitu 10 kali ganda dunia keluasan dia. Maka itulah kita lihat, Masya Allah, Ar-Rahim, syurga Allah SWT ni memang bernama Ar-Rahim, iaitu Maha kasih sayang Allah Ta'ala, yang mana kita perseru ya Arhamar Rahimin, wahai Allah Ta'ala yang Maha pemurah daripada mereka yang ada sifat pemurah. Maka Allah Ta'ala lah Maha kasih sayang, duduk di Allah Ta'ala. Bila Maha ni duduk di Allah, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, itu lebih kurangnya intro surah Al-Mutaffifin. Kita belum lagi masuk terjemahan ayat tadabbur ni. Itu bagus intro, kita nak masuk kepada surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini maksudnya ialah orang yang menimbang tetapi curi dalam timbangan, iaitu dia kurangkan timbang tadi. Dia nak ambil untung lebih, dia curi dalam timbangnya. Kita pun beli beras 10 kilo, bila balik rumah timbang 9 kilo ya, 9 kilo lebih ya. Dia curi masa tu. Dia curi, dia ambil cocok dengan besi tu, dia buat tubik beras tu kod lubang besi tu, dia ambil hak ni sikit, dia ambil hak ni sikit, jolah ke tidak bayar. Ni tahu orang jual beras, dia tahu. Dan kita biasa beli beras, kita ingat ke bila dalam goning tadi 15 kilo 10 kilo, kita balik rumah timbang tak cukup. Rupa-rupanya Al-Mutaffifin ni siapa keluar ni wujud bukan setakat bangsa Arab saja dulu kala dak, semua bangsa ni banyak terlibat dengan Al-Mutaffifin. Ni bahaya. Siapa dia boleh, ke mana perginya Al-Mutaffifin? Iaitu katanya Allah Ta'ala, wailun lil mutaffifin, iaitu celaka, besarnya celaka, iaitu mereka ni akan berada dalam wadin finnar, iaitu dalam lembah dalam neraka, yang mana dalamnya itu 40 tahun perjalanan jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Insya-Allah kita akan sambung esok makna-makna tadabbur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, hamba ucap terima kasih semua dan hamba ucap tahniah, kerana insya-Allah kita bila kita mempelajari firman Allah Taala ini, Al-Quran ini adalah orang panggil amalan yang terbaik, baca dan faham dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat nanti, insyaAllah, dengan asbab kita mempelajari apa yang difirmankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Jadi yang berasa sekolah itu dulu, yang ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dikira ibadah yang kita akan persembahkan di hadapan Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.